Assalamualaikum dan hai semua. Pada 15 Mac yang lepas, saya dan 3 orang ahli kumpulan saya iaitu Nick, Nurin dan Harith mengunjungi Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka untuk tugasan pengajar Malaysia kami. Muzium ini terletak di Bandar Hilir Melaka. Tiket masuk berharga RM10 dikenakan kepada dewasa warga negara, manakala kepada kanak-kanak warga negara RM5. Kepada bukan warga negara untuk dewasa RM20, manakala kanak-kanak RM10. Di bahagian depan Istana Kesultanan Melayu Melaka terletaknya Taman Larangan. Apa ni Taman Larangan sebenarnya? Taman Larangan ni adalah satu taman bunga yang dibina berserta dengan Istana Kesultanan Melayu Melaka. Taman Larangan ni dia menggunakan konsep yang sama dengan kawasan permainan puteri-puteri semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Walaupun tak pernah tercatat pun sebenarnya wujud ke taman bunga ni, tapi bila dah buat pembandingan dengan istana-istana dekat alam Melayu yang lain, maka boleh digambarkan bahawa adanya taman larangan di negeri Melaka. Di tengah-tengah taman larangan ni ada satu monumen atau boleh kita katakan sebagai menara yang tertulis info-info ataupun sejarah-sejarah umum tentang Melaka. Contohnya Laksamana Melaka, sultan-sultan yang pernah mentadbir negeri Melaka sendiri. Ada seorang pendekar Cina ni yang meriwayatkan yang negeri Melaka ni penuh dengan tumbuhan-tumbuhan subur. Ada pelbagai jenis tumbuhan termasuklah pokok bunga, contoh pokok bunga meluk, kemboja. Tak lupa juga dengan pokok-pokok herba seperti serai dan tongkat ali. Sekarang, jom ikut kami masuk ke dalam istana untuk lihat apa yang ada kat dalam istana tu. Mari, jom. Perkara pertama yang kita akan nampak bila jejakkan kaki dekat dalam muzium ni ialah replika Istana Kesultanan Melayu Melaka. Berdekatan dengan replika ni ada gambaran macam mana wujudnya negeri Melaka. So kalau kita dah nampak di sini kan, so ini adalah gambaran asal-usul Melaka. So kita di sini, barang sembarang yang tinggi-tinggi kita tahu dengan masuk. So dibaliklah pergi rumah. Bila dia dekat rumah tu, dia jalan-jalan sikit, dia lihat kat satu pokok ni. Dia lihat kat pokok ni, dia nampak lah apa ni, ada pelanduk. Apa nama pelanduk ni kena kejar dengan anjing-anjing dia. Anjing dia lapar. Tapi dia terkejar sebab pelanduk ni dia kecil, tapi dia boleh sepak anjing-anjing yang besar. So bila dia terkejut, tiba-tiba datang Melaka. Ya, apa nama pokok tu? Pokok ni nama dia Melaka. Ya, tu buah Melaka. Pokok apa? Ikan. Dia cakap, abang ni pokok apa abang? Dia cakap, ni pokok Melaka. Tak situ dah, dia cakap, betul nama tempat ni Melaka. Ada gaya. Kapal Mendam Berahi merupakan sebuah kapal legenda jenis gali kerajaan yang dikatakan digunakan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada awal abad ke-16. Kapal ini difahamkan sejarawan sebagai cerekaan dalam sastera epik Hikayat Hang Tuah kerana jenis kapal galinya tidak wujud sehingga selepas tahun 1530-an. Di sini telah ditunjukkan diorama Balai Rung Seri yang merupakan sebuah ruang istana yang besar dan penting di dalam kompleks Istana Kesultanan Melayu Melaka yang memegang peranan dalam menampilkan warisan sejarah dan kebudayaan Kesultanan Melayu Melaka. Ia merupakan salah satu ruangan utama yang digunakan untuk menerima tetamu penting, mengadakan majlis rasmi dan melakukan perbincangan politik serta urusan pentadbiran kesultanan. Balai Rung Seri juga sering digunakan untuk mengadakan upacara
sejarah kebesaran dan istiadat istana. Selain itu, ia juga menjadi tempat penting untuk menggambarkan keagungan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka kepada pengunjung. Ruang ini memberikan pengunjung gambaran yang mendalam tentang kebesaran dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dahulu kala. Sekarang kita kat museum ni, kita boleh nampak sebenarnya siri-siri hukum yang ada. So macam atas ni, nampak yang dia pasal 2 orang kena sebab ni, dia sebab orang yang bujang tapi nak berzina, so dia kena sebatan dia sebanyak 80 kali. Kalau yang bawah ni nampak ke tanam, bukan pantai. Ini bukan pantai, orang kata ini hukuman dia sebab dah kahwin tapi still berzina. Astaghfirullahalazim. So yang atas ni bersalah orang yang mencuri, lepas tu dia kena tangkap. Dah kena tangkap, kena tangkap je lah. Dia mencuri, dah mental, dia kena potong tangan dia. Yang bawah ni dia nak mencuri tapi tak sempat curi, dah mental. So hukuman dia apa? Dia kena conteng dengan arang kat muka dia. So malu lah. Mantap sial. Swipe up. Yang tahan nafas kan, sebenarnya hukuman tadi dia kata satu kaedah pembuktian dengan terduduk disuruh menahan nafas dalam air. Barang siapa yang kan, so masih cakap dia macam tahu, tak tahu nak mention ke apa, tapi kalau dia tunggu dan siapa ni dulu kiranya dia yang curi yang tu mengikut kesalahan yang dilakukan. Dia kata pembuktian dengan tertuduh disuruh menahan nafas dalam air. Ini kesalahan sebenarnya. Kita boleh jumpa juga diorama tentang hantuah dekat tingkat yang sama. Usaha kaji dan mereka yang tidak salah dia begitu juga dengan keadaan hang tuah pada masa dahulu, di mana kedudukannya di istana menimbulkan perasaan kurang senang para pembesar hingga menyebabkan mewujudnya fitnah terhadap beliau. Bila Sultan dengar fitnah itu, Sultan amat murka dan tanpa usaha periksa telah menitahkan bendahara membunuh hang tuah. Bendahara pada keraja yang dititahkan oleh Sultan untuk menjalankan hukuman bunuh terhadap hang tuah telah mengingkari arahan tersebut. Beliau telah membuat keputusan untuk menyembunyikan hang tuah di hulu belakang. Hang Jebat merupakan salah seorang daripada sahabat hang tuah yang sangat rapat dengan beliau yang tidak berpuas hati dengan tindakan Sultan telah mengambil keputusan untuk menuntutnya. Hang Jebat mengamuk dan sekaligus menderhaka kepada Sultan sehingga menyebabkan keadaan istana menjadi kacau. Hang ke istana Melaka yang dikuasai oleh Hang Jebat dengan membawa keris warisan Bukit Sebintang bernama Parangsari. Hang Jebat merasa hairan melihat hang tuah masih hidup dan menjelaskan perbuatannya adalah untuk menuntut kebenaran. Hang tuah tidak dapat menerima sebarang alasan dan menganggap Hang Jebat telah mendahaka kepada Sultan. Maka berlakulah penikaman sengit dan penuh tragis antara kedua hembalang Melaka. Jangan main-main tau, dulu pada aircon tau. Mantap. Yang dulu dah ada. Tengkudu merupakan salah seorang daripada Sri Kandi Melayu. Tengkudu merupakan anak bendahara Sri Warak Raja dan amat berjasa dalam pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Tengkudu diperisterikan dengan Sultan Muzaffar Shah. Pelantikan Tun Perak sebagai bendahara pada kerajaan telah melahirkan rasa tidak senang hati Seri Nara di Raja Tun Ali. Perkara ini juga mencetuskan ketegangan dan perpecahan di kalangan orang Melayu Melaka. Melalui peristiwa ini, peranan Tengkudu amat jelas sekali apabila Sultan memberitahu akan hasrat Tun Ali ingin memperisterikannya walaupun pada masa yang sama beliau sebagai Menteri Raja. Sebagai jalan penyelesaian, Sultan telah menceraikan Tengkudu demi kestabilan negeri Melaka. Bagi memastikan Melaka terus aman, Sultan dan Tengkudu sanggup berkorban meskipun ia amat menyedihkan. Selepas tempoh indah, Tengkudu dinikahkan dengan Tun Ali. Beliau begitu gembira setelah hasratnya untuk memperisterikan Tengkudu tercapai. Pengamanan Tengkudu itu tidak sia-sia kerana selepas peristiwa tersebut, hubungan Tun Perak dan Tun Ali kembali akrab. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, ada pelbagai delegasi. Yang pertama, delegasi Jawa, delegasi Cina,
delegasi Siam, delegasi India dan banyak lagi. Dalam muzium ni ada juga dipamerkan peralatan-peralatan perang yang digunakan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya keris, meriam, tombak dan lain-lain lagi. Dekat muzium ni juga ada dipamerkan pakaian tradisional setiap negeri.